Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Ekonomi Madam Rose. Pada kali ini kita akan belajar berkenaan dengan teori kos, iaitu kita masih lagi di bab 5. Untuk teori pengeluaran dan teori kos ini adalah teori yang mengkaji perlakuan pengeluar. Bagaimana pengeluar menggunakan input yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan bagi memaksimumkan keuntungan. Okey, dalam teori pengeluaran hari itu kita belajar bagaimana pengeluar menggunakan input tetap dengan input berubah yang dimilikinya dalam proses pengeluaran. So, berapa banyak buruh yang perlu digunakan dan dikombinasikan dengan input tetap yang dimilikinya supaya dia punya gabungan di antara input tetap dan input berubah itu adalah yang paling cekap. Okey, jadi untuk teori kos ini kita akan bahagikan kepada 3 subtopik, iaitu yang pertama adalah konsep kos, yang kedua kita akan belajar berkenaan dengan kos pengeluaran jangka pendek, dan yang ketiga kita akan belajar berkenaan dengan kos pengeluaran jangka panjang. So ada 3 subtopik untuk tajuk teori kos. Okey, sekarang kita tengok apa yang dimaksudkan dengan kos pengeluaran. Okey, jadi kos pengeluaran ini adalah merupakan jumlah perbelanjaan yang dibayar oleh firma ke atas input-input pengeluaran yang digunakan untuk mengeluarkan sesuatu barang. Okey, jadi dalam proses pengeluaran, firma dia akan gunakan input-input pengeluaran, contohnya tanah, buruh, modal dan usahawan. Okey, jadi bila digunakan input-input tadi, maka dia perlu bayar. Jadi bayaran ataupun perbelanjaan ke atas input-input pengeluaran itu dikenali sebagai kos pengeluaran. Okey, jadi dalam ekonomi, kos pengeluaran ini kita bahagikan kepada 2, iaitu yang pertama kos eksplisit dan yang kedua adalah kos implisit. Okey, kos eksplisit ataupun kita katakan juga sebagai kos ketara ataupun kos nampak. Okey, jadi kos nampak ini adalah bayaran ke atas input, bukan milik sendiri. Contohnya firma dia gunakan bangunan yang disewa sebagai kilang dia. Okey, jadi bayaran tu kita nampak, kita keluarkan, maksudnya firma itu bayar kepada pemilik kilang tersebut, sewa. So itu adalah kos eksplisit. Contoh dia adalah upah buruh. So upah buruh kena bayar, sewa bangunan dan bayaran bahan mentah. Itu semua adalah kos ketara ataupun kos yang nampak. Manakala kos implisit ni adalah kos tak ketara atau tak nampak. Okay, kenapa kita kata tak nampak? Sebab ini dikatakan sebagai kos ditanggung apabila kita guna ataupun firma dia guna input milik sendiri. Okay, contoh firma ada bangunan sendiri yang dijadikan sebagai kilang. Okay, jadi kalau kata dia sewakan bangunan itu kepada orang lain, so dia akan dapat sewa. Tapi disebabkan dia gunakan barang itu sendiri, maka sewa daripada orang lain itu tak dapat. Jadi sewa, katalah bangunan itu sewanya harganya katalah 10,000 sebulan. Okey, jadi 10,000 itu dianggap sebagai kos implisit walaupun dia tak perlu bayar sebab itu adalah input milik sendiri. Okey, tapi perlu dimasukkan sebagai kos implisit, iaitu kos tak nampak ataupun tak ketara. Okey, seterusnya kita tengok kos pengeluaran jangka pendek. Okey, dalam jangka pendek hari itu yang kita belajar dalam teori pengeluaran, kita katakan pengeluar ataupun firma dia akan gunakan input tetap dengan input berubah. Input tetap dengan input berubah. Input tetap contohnya sewa kilang. Itu adalah input tetap. Kilang, tanah kan, itu input tetap. Okey. Jadi bila dia gunakan input tetap tadi, so dia perlu buat bayaran ke atas input terbabit. Okey, jadi
Bayaran ke atas input tetap dikenali sebagai kos tetap, manakala bayaran ke atas input berubah dikenali sebagai kos berubah. Okey, jadi kos pengeluaran jangka pendek ini merupakan jumlah kos yang perlu ditanggung oleh pengeluar untuk membiayai perbelanjaan terhadap input tetap dan input berubah. Guna input tetap, contoh dia bangunan kilang, kena bayar sewa. Okey, sewa itu dianggap sebagai kos tetap. Okey, bila nak buat pengeluaran, ada kilang tak jadi kan, so dia perlu ada buruh, bahan mentah dan sebagainya untuk diproses untuk menjadi barang dan perkhidmatan. Okey, jadi bila dia guna buruh, dia beli bahan mentah, so bayaran itu dikatakan sebagai kos berubah. Kos tetap kita tambah dengan kos berubah, itu adalah jumlah kos yang perlu ditanggung oleh pengeluar dalam proses pengeluaran jangka pendek. Okey, kos pengeluaran jangka pendek kita tahu tadi ada dalam pengeluaran jangka pendek ada input tetap dengan input berubah. So akan adalah kos tetap dengan kos berubah. So apa yang dimaksudkan dengan kos tetap? Kos tetap ini adalah simbolnya TFC, Total Fixed Cost. Okey. Kos tetap ini merupakan perbelanjaan terhadap input tetap. Okey, jumlahnya tetap dan tidak bergantung kepada tingkat keluaran. Okey, contoh sewa kedai, kalau kita sewa kedai itu sebulan 3,000, maka 3,000 itulah yang kita akan bayar sepanjang proses pengeluaran kita. Sama ada pengeluaran kosong ataupun keluaran 10 ataupun berapa banyak pun keluaran yang kita lakukan, kos tetapnya adalah tetap sama. Jumlah tu juga yang kita perlu bayar. Okey, jadi contoh untuk kos tetap adalah sewa kilang. Sama ada kos itu kos implisit, itu sewa kilang milik sendiri, ataupun kos eksplisit, kilang yang bukan milik sendiri. Kedua-duanya dianggap sebagai kos dalam ekonomi. Okey, yang kedua adalah kos berubah. Kos berubah ni dia punya simbol adalah TVC, Total Variable Cost. Total Variable Cost. Okey, kos berubah ini merupakan perbelanjaan terhadap input berubah. Contohnya upah buruh. Okey, jadi jumlahnya berubah secara langsung dengan tingkat keluaran. Okey, kalau keluaran kosong, so kita tak jalankan keluaran, so kita tidak perlu upah buruh, maka kos berubah akan jadi kosong. Bila kita tambah keluaran, so kita akan tambah bilangan buruh yang bekerja. So makin banyak buruh ataupun input berubah digunakan, makin banyaklah ataupun makin tinggilah kos berubah. So jumlahnya berubah secara langsung dengan tingkat keluaran. Okey, contoh kos berubah adalah upah buruh. Okey, yang seterusnya adalah jumlah kos. Jumlah kos ini adalah semua kos yang perlu ditanggung oleh pengeluar untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Semua kos yang perlu ditanggung. Okey, jadi kalau dalam jangka pendek guna input tetap dengan input berubah, so yang terlibat adalah kos berubah dengan kos tetap. So jumlah kos TC, total cost, dia akan sama dengan jumlah kos tetap kita bahagikan dengan jumlah kos berubah. Bukan kita bahagi, kita tambah. Kos tetap tambah kos berubah, kita akan dapat jumlah kos. So daripada formula ni, kalau kita nak cari kos tetap TFC, maka jumlah kos kita tolak dengan kos berubah, so kita akan dapat kos tetap. Okey, dan satu lagi, kalau kita nak dapatkan TVC ataupun kos berubah, so jumlah kos kita tolak dengan kos tetap, so kita akan dapat kos berubah. Okey, konsep kos yang seterusnya adalah kos tetap purata. AFC, dia punya simbol dia, ataupun Average Fixed Cost.
Okey, kos tetap purata ini adalah kos tetap bagi setiap unit output. Okey, so formulanya adalah AFC sama dengan TFC, jumlah kos tetap kita bahagi dengan output. Okey, yang kedua adalah kos berubah purata ataupun AVC, Average Variable Cost. Kos berubah purata ataupun AVC ini adalah kos berubah bagi setiap unit output dan formulanya adalah TVC ataupun jumlah kos berubah kita bahagikan dengan output. Yang ketiga adalah kos purata, iaitu kos bagi setiap unit output. Okay, formulanya adalah AC, average cost, sama dengan TC, jumlah kos kita bahagikan dengan output. Dan seterusnya, yang terakhir sekali adalah cost suit ataupun marginal cost, MC. Bila kita sebut perkataan suit atau marginal, maksudnya perubahan. Okay, so cost suit adalah perubahan jumlah kos kesan daripada tambahan satu unit output. So formulanya adalah MC sama dengan perubahan TC bahagi dengan perubahan Q. Itu adalah cost suit. Okey, sekarang kita tengok macam mana kita nak kira kos pengeluaran jangka pendek. Okey, sebagaimana yang kita tahu sebelum ni, untuk dapatkan TC, dia sama dengan TFC, kita tambah dengan TVC. Okey, untuk dapatkan TFC, TC tolak TVC. Untuk dapatkan TVC, TC tolak TFC. Okey. Dan seterusnya untuk kos tetap purata, dia punya ni AC. AC adalah hasil tambah antara AFC kita tambah dengan AVC. So untuk dapatkan FC, kita boleh juga cari melalui AC tolak AVC, ataupun AVC kita boleh dapatkan juga melalui AC tolak AFC. Okey, itu adalah formulanya. Jadi yang pertama kita tengok dulu untuk cari jumlah kos tetap. Okey, untuk output kosong ni, output kosong, jumlah kosnya adalah 20. Okey, jadi kita tahu pada masa tidak ada output yang dihasilkan, jumlah kos itu adalah kos tetap. Sebab kos tetap dia pengeluar ataupun firma terpaksa bayar walaupun tidak ada pengeluaran dilakukan. Contohnya adalah upah buruh. Okey, jadi kat sini upah buruh pula dah. Ni sewa bangunan, sewa kilang. Okey, so kos tetap kat sini adalah 20 lah. Okey, 20. Dan kos tetap itu akan tetap di sepanjang tingkat keluaran. So kita buat kat sini 20, 20, 20, 20, 20. Okey, sama je di sepanjang tingkat keluaran. Okey, jumlah kos berubah. Okey, jumlah kos berubah adalah jumlah kos untuk bayar input berubah. So macam mana kita nak cari jumlah kos berubah? So kita boleh guna formula yang ini, TVC. Kita boleh guna formula tu. TVC sama dengan TC tolak TFC. So TC untuk output kosong, TC tolak TFC. Output yang pertama, TC 37 tolak TFC dia 20. Okey, so kita kira lah. So kat sini akan dapat kosong, sini akan dapat 17, kat sini akan dapat 24, 29, 31, 34,
43, 65, 88 dan 113. Maksudnya TC tolak dengan TFC. So kita akan dapat TVC. Okey. Itu jumlah kos berubah. Okey, untuk dapatkan kos tetap purata. So macam mana nak dapatkan kos tetap purata? Formulanya hari itu kita dah tahu dah. TFC kita bahagikan dengan Q. Kos tetap purata adalah kos tetap untuk setiap unit output. So, kos tetap kita bahagi dengan Q. So, kat yang mula-mula ni kita dash. Lepas tu, kos tetap 20 kita bahagikan dengan 1. 20 bahagi 1. 20 bahagi 2. 20 bahagi 3. Dan seterusnya. So, kita kira kos tetap purata yang mula-mula sekali kita akan dapat 20. Lepas tu kita dapat 10. Lepas tu 6.67. 5. 4. 3.33. 2.86. 2.50 dan 2.22. Okey, jadi kita tengok kat sini. Kos tetap puratanya akan semakin mengecil. Semakin tinggi keluaran, semakin banyak keluaran, kos tetap tu akan jadi semakin kecil. Okey, kenapa? Sebab kos tetap ini dia tidak berubah. Kos tetap tidak berubah tapi output dah semakin banyak. Okey, jadi kos tetap untuk setiap unit output akan jadi semakin kecil. Sebab itulah jumlahnya, bila kita kira jumlah kos tetapnya akan semakin kecil. Okey, seterusnya kita tengok macam mana nak kira kos berubah purata. Formulanya adalah TVC kita bahagi dengan Q. Kos berubah untuk setiap unit output. Okey, so mula-mula sekali dash. Okey, lepas tu kos berubah 17 kita bahagi dengan 1. 24 kita bahagi dengan 2. 29 kita bahagi dengan 3 dan seterusnya. So dash 17 bagi 1 dapat 17. Lepas tu dapat 12 dapat 9.67. Lepas tu dapat 7.75. 6.8. 7.17. 9.29. 11 dan 12.56. So kita tengok kat sini bentuk kos berubah puratanya. Bila kita kira semakin banyak keluaran yang kita hasilkan ataupun firma hasilkan, kita dapati kos berubahnya akan semakin turun. Kos berubah puratanya, kos berubah untuk setiap unit output tu semakin turun. Sampailah dia capai minimum pada output yang ke-6 kat sini. Okay, selepas output yang ke-6, kos berubah untuk setiap unit output itu akan semakin meningkat. Okay, lepas tu kita tengok pula untuk kos purata. Macam mana nak kira formulanya? Kita tahu dah hari tu TC kita bahagikan dengan Q. Kos purata adalah kos bagi setiap unit output. Semula sekali dash macam biasa. Lepas tu macam mana nak kira jumlah kos? 37 bagi 1. 44 bagi 2. 49 bagi 3 dan seterusnya. So kita kira kat situ kos purata mula-mula dia akan dapat 37. Lepas tu dapat 22. Lepas tu dapat 16.33. Lepas tu 12.75, 10.8, 10.5, 12.14, 13.5 dan 14.78. So kita tengok dia punya kos purata jatuh. Dia jatuh juga. Jatuh sampai dia capai minimum pada
output yang ke-6. Okey, kalau kos berubah purata tadi dia capai minimum pada output yang ke-5. Okey, maksudnya kos berubah purata akan capai minimum dulu, barulah kos purata akan capai minimum. Tapi bentuknya sama, bentuk turun, capai minimum, lepas tu dia meningkat. Okey, kenapa sama? Sebab kos purata ini adalah perubahan dalam kos purata ini adalah disebabkan oleh perubahan dalam kos berubah purata. Sebab kos berubah yang menyebabkan jumlah kos itu akan berubah, akan meningkat ke, akan berkurang ke. Itu disebabkan oleh kos berubah. Okey, seterusnya kita tengok kos surd. Surd ini adalah tambahan. Tambahan kos disebabkan kita tambah output. Kenapa kos bertambah bila kita tambah output? Sebab bila nak tambah output, kita kena tambahkan input. Bila kita tambahkan input, akan tambahlah dia punya kos. Okay, so kita nak tengok tambahan kos akibat daripada kita tambah output. So, macam mana kita nak kira perubahan TC kita bahagikan dengan perubahan output. Okey, so mula-mula sekali kita dash perubahan TC daripada 0 ke 1 input, TC bertambah daripada 20 ke 37. So 37 tolak 20 bahagi 1 tolak 0. Bila naik kepada 2, 44 tolak 37 bahagi 2 tolak 1. Bila naik kepada 3, 49 tolak 44 bahagi 3 tolak 2. Okey, so kita kirakan kat sini mula-mula sekali dapat 17. Lepas tu dapat 7. Lepas tu dapat 5, 2, 3, 9, 2, 2, 2, 3, 2, 5. Okey, jadi kita tengok bentuk kos surd ini. Mula-mula dia tinggi. Mula dia tinggi, lepas tu dia jatuh hingga capai minimum. Okey, lepas tu bila kita tambahkan lagi keluaran, maksudnya kita tambahkan lagi input, dia punya tambahan kos itu dah jadi semakin meningkat untuk setiap unit output yang dihasilkan. Okay, jadi bentuk dia turun, dia capai minimum. Tambah lagi input untuk tambahkan keluaran, tambahan kos akan jadi semakin meningkat. So, bentuknya macam tu. Okay, sekarang ni kita tengok macam mana kita nak lakarkan kelok jumlah kos tetap, kos berubah dan kelok jumlah kos. Okay, jadi berdasarkan data ni kita tengok jumlah kos tetap. Dia akan tetap sepanjang tingkat keluaran. Keluaran kosong ataupun output kosong, kos tetapnya adalah 20. Maksudnya walaupun tidak ada keluaran, kos tetap akan tetap dibayar. Okey, jadi sepanjang proses pengeluaran, output bertambah daripada kosong kepada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampailah kepada 9, kos tetapnya adalah sama. So, bila kita nak lakarkan kelok kos tetap, bentuknya akan menjadi mendata. Okey, mendata dan selari dengan paksi kuantiti dan nilainya adalah tetap sama, iaitu 20. Okey, itu adalah kelok TFC, kos tetap. Okey, sekarang kita lakar pula kelok kos berubah. Okey, kalau kita tengok kos berubah, contohnya kos pada buruh, kalau tidak ada pengeluaran, so tidak ada buruh yang digunakan, maka jumlah kos berubah adalah kosong. Okey, bila kita guna satu orang buruh, dia punya kos berubah akan jadi 17. Okey, akan jadi 17, iaitu gabung dia, maknanya jumlah kos dia 17 tambah dengan kos tetap 20, so jumlah kos akan jadi 37 kan. So jumlah kos akan meningkat apabila kita tambahkan
input berubah yang kita gunakan. Okey, so bila nak tambah output kepada 2, so kita kena tambah lagi penggunaan input berubah, maka jumlah kos berubah akan meningkat. Dia jadi 24. Makin banyak keluaran yang kita gunakan, makin banyak input berubah yang kita terpaksa guna, dan jumlah kos berubah akan semakin meningkat. Okey, so kita tengok sini, makin banyak keluaran, makin banyaklah jumlah kos berubah yang digunakan. So macam mana kita nak lakarkan? Okey, untuk kos berubah bermula daripada kosong. Kalau keluaran kosong, maka kosonglah kos berubah. Bila keluaran meningkat, semakin meningkat, maka semakin meningkatlah jumlah kos berubah. Hubungannya adalah secara langsung. Okey, seterusnya kita lakarkan kelok jumlah kos. Okey, jumlah kos ini adalah hasil tambah di antara kos tetap dengan kos berubah. Untuk keluaran kosong, jumlah kos adalah 20. Sebab dia ambil daripada jumlah kos tetap. Kos tetap 20 tambah dengan kosong, kos berubah. Okey, jadi pada keluaran kosong, jumlah kos akan bermula di 20, bukannya di kosong. Sebab ada kos tetap kat sini. Okay, bila tambah kepada 1 unit output, jumlah kos akan meningkat kepada 37. Maksudnya kos tetap 20 dan jumlah kos berubah telah bertambah jadi 17. So, jumlah kos akan jadi 37. Tambah lagi output kepada 2, jumlah kos semakin meningkat dan seterusnya. Maksudnya semakin tinggi keluaran yang dihasilkan, semakin banyaklah kos berubah. Okay. Dan kos berubah ini bertambah, jumlah kos ini bertambah disebabkan oleh pertambahan dalam jumlah kos berubah. So, macam mana kita nak lakarkan? Okay, kos berubah dia bermula di 20, bukannya bermula di kosong. Sebab 20 ini adalah kos tetap. Okay, itu adalah jumlah kos. So, bila kita gabungkan dalam satu rajah, kita akan dapat itu kos tetap yang mendata selari dengan paksi kuantiti. Okey, lepas tu jumlah kos berubah bermula daripada kosong. Makin tinggi keluaran, makin tinggilah kos berubah. Manakala jumlah kos adalah hasil campur antara TVC dengan TFC, maka jumlah kos dia akan bermula di 20, bukannya kosong. Okey, jadi bila kita tengok kelok jumlah kos dengan kos berubah ni, dia adalah bentuknya adalah sama. Okey, ini disebabkan pertambahan dalam jumlah kos adalah disebabkan oleh pertambahan dalam kos berubah. Apabila kos berubah bertambah, jumlah kos juga akan bertambah sebab jumlah kos tetap adalah sama sahaja. So, bentuk kelok jumlah kos sama dengan jumlah kos berubah. Cuma jumlah kos itu adalah jumlahnya ada lagi banyak daripada jumlah kos berubah. Okey, sekarang kita tengok kelok TC, TVC dan TFC. Kelok TFC mendata jumlahnya tetap sepanjang tingkat keluaran. TVC dia bermula di kosong sebab kalau tidak ada keluaran, tidak ada kos berubah dan jumlahnya akan semakin meningkat. Okey, jumlah akan semakin meningkat apabila semakin banyak keluaran dihasilkan. Okey, TC adalah hasil tambah di antara TFC dengan TVC. Okey, jadi kat sini kita dapati TC dia tidak bermula di kosong tapi dia bermula di 20 sebab dia ada kos tetap. Walaupun kos berubahnya adalah kosong tapi kos tetapnya adalah 20. So, jumlah kos akan jadi 20 dan dia akan semakin bertambah apabila keluaran semakin bertambah. Dan pertambahan dalam TC ini adalah disebabkan oleh pertambahan dalam TVC. Okey, kos tetap. Jadi kalau TC ini bertambah disebabkan oleh TVC yang bertambah. Sebab tu kita tengok kelok TC dengan TVC ni adalah sama bentuk dia. Cerun ke atas.
turun ke atas. Cuma TC ni dia ada lebih besar berbanding dengan TVC. Sebab TC dia masuk sekali kos tetap. Okey, jadi sekarang kita tengok berdasarkan rajah ni, contoh kita ambil katalah pada output yang pertama, jumlah kos tetap adalah 20, jumlah kos berubah adalah 17 dan jumlah kosnya adalah 37. So, kita letak kat sini pada output yang pertama. Okey, jadi jarak ini, ini adalah TVC. Okey, dan jarak ini katalah A ke B, ini adalah TFC. Okey, so untuk output yang pertama kita tengok TVC-nya adalah sebanyak 17. So kat sini 17 lah. Dan TFC-nya adalah 20. So jarak ni adalah 20. Okey. AB, so jarak AB adalah 20. Okey, so sini kita akan dapat $37. Okey, jarak TVC adalah 17. Jarak TFC sama dengan 20. So, 20 tambah 17 kita akan dapat 37. Okey, jadi berdasarkan ini, kita dapati jarak ni, katalah sini kita letak jarak dia ni, yang 20 ni adalah jarak CD. So, jarak CD ni, dia akan sama dengan jarak AB. Jarak CD 20 sama dengan jarak AB. Dan semua ini adalah sama lah ni. Sepanjang ni jaraknya adalah 20. Ni sebab ini adalah TFC. Jadi kita boleh katakan bahawa jarak antara TC dengan TVC adalah TFC. Okey, contoh lagi, katalah kita ambil pada keluaran yang katalah kita ambil yang ketiga. Okey, yang ketiga, katalah kat sini yang ketiga. Okey. So, kita tariklah ke atas untuk cari berapa TC dia. Okey. So, jarak ini, jarak ni bukan yang tu. Potong balik. Okey. Kita balik. So, jarak ni jarak ni. Ni TVC lah. Dan jarak ini adalah TFC. TFC berapa? 20 kan? TVC berapa? Kalau output yang ketiga. Output ketiga TVC-nya adalah 29. So, kita lakarkanlah. Bila dia kena kat sini, saya tarik ke tepi. So, kat sini adalah 29. Okey. TVC-nya 29. Jarak ini, setelah kita letak CDEF. Jarak EF tu adalah jarak apa? Kos tetap. Kos tetap tu adalah 20. So, 29 TVC tambah 20 TFC. So, kita akan dapat 49. Okey. So, macam tu lah dia punya kelok dia. Okey, sekarang kita tengok pula macam mana kita nak lakarkan kelok kos tetap purata, kos berubah purata dan kos purata dan kos sud. Okey, 4 jenis kos ini. So, yang pertama kita tengok kos tetap purata. Semakin tinggi keluaran, kita tengok semakin tinggi keluaran daripada 0 ke 1, 1 ke 2 dan seterusnya, kos tetap puratanya semakin berkurang ataupun semakin mengecil. Okey, ini disebabkan oleh jumlah kos purata yang
sentiasa tetap sepanjang tingkat keluaran dibahagikan dengan keluaran yang semakin bertambah. Dan ini menyebabkan kos tetap bagi setiap unit keluaran itu akan semakin berkurang. So, bila kita lakarkan keluk kos purata, dia akan jadi semakin menurun dan makin kecil, tapi dia tidak akan jadi kosong. Okey, dia tidak akan potong garis Q ni. Sebab apa? Sebab kos tetap itu akan tetap ada di sepanjang tingkat pengeluaran. So, nilainya tidak akan jadi kosong. Okey, so seterusnya kita lakarkan keluk kos berubah purata. So, kita tengok kat sini, apabila keluaran makin bertambah, kos berubah untuk setiap unit keluaran itu semakin, pada mulanya dia bertambah 17, lepas tu dia makin turun sehinggalah dia capai minimum pada output yang kelima. Okey, selepas output yang kelima, kos berubah purata akan semakin meningkat. So, bila kita lakarkan keluk, so dia akan dapat macam tu. Ya, mula-mula dia tinggi, lepas tu dia turun sehingga capai minimum, lepas tu dia akan meningkat. Okay, kos berubah untuk setiap unit output itu semakin meningkat. Okay, kos berubah ini adalah bayaran untuk input berubah. Contohnya upah buruh. Okay, jadi apabila semakin banyak keluaran yang kita hasilkan, maka semakin banyak buruh yang kita gunakan. Okay, jadi kos berubah ataupun upah buruh, kos berubah untuk setiap unit output itu akan, pada mulanya dia akan turun. Okey, bila sampai satu tingkat keluaran dia capai minimum, dan bila kita tambah lagi keluaran dengan tambahkan input tadi, kos berubah purata akan semakin meningkat. So, AVC akan semakin meningkat. Okey, so dia minimum pada output yang ke-5. Okey, seterusnya kita tengok bentuk keluk kos purata. Kos purata pun sama. Mula-mula dia tinggi, lepas tu dia jatuh. Bila semakin banyak keluaran yang dihasilkan, kos purata akan semakin jatuh sehingga dia capai minimum pada output yang ke-6. Okey, selepas output yang ke-6, kita tambah lagi pengeluaran, kos purata akan semakin meningkat. Okey, jadi bila kita lakarkan keluknya, dia akan dapat bentuk U juga. Bentuk U. Mula-mula dia tinggi, lepas tu dia jatuh, dia capai minimum pada output yang ke-6. Output yang ke-6. Lepas tu tambah lagi keluaran, menyebabkan kos purata ataupun kos seunit output itu tadi akan meningkat. So, bentuknya macam bentuk U. Sama macam AVC itu tadi. Okey, dan seterusnya bentuk keluk kos sud. Sama juga, kita tengok. Mula-mula tinggi, lepas tu dia jatuh, sampailah dia jadi minimum pada output yang ke-4. Lepas tu dia naik balik. So, bentuknya akan jadi jatuh, turun, capai minimum pada output yang ke-4. Lepas tu dia meningkat. So, itu adalah bentuk AFC, AVC, AC dan MC. Okey, sekian saja untuk video pada kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya untuk teori kos bahagian yang kedua. Okey, sekian, terima kasih.